Hi, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Azalan Drasid, Instagram Azalan Drasid, Facebook Muhammad Azalan Drasid, dan yang terbaru TikTok Azalan Drasid. Hello, hi, welcome back to my channel. So hari ini kita akan buat makeup tutorial mature skin. So first kali saya akan menggunakan eyebrow gel untuk merapikan kening. So eyebrow gel yang saya gunakan ni adalah daripada Feather, dan saya menggunakan spoolie untuk mencantikkan ataupun merapikan kening. Just sikat je you all. Okay. So tip untuk menggunakan eyebrow gel ni, kita kena pasangkan sedikit eyebrow gel dan kita just sikat-sikat sahaja pada bulu kening. Okey, seterusnya saya menggunakan eyebrow gel. Okey, eyebrow gel ni daripada Cyberjaya kata aku. Bukan, daripada Cybershot. So boleh dapatkan di Sasa. So saya menggunakan eyebrow gel sebab saya mahu bentukkan kening dia sedikit, ataupun saya out of frame. So first kali saya buat frame dulu. Okey. Dan seterusnya saya buat frame bahagian atas. Out of frame maknanya saya tidak ikut kening asal dia. Okay, saya buat frame dahulu, dan seterusnya saya akan buat frame di bahagian kiri. First kali saya akan buat frame bawah dulu, dan seterusnya saya akan buat frame di bahagian atas. Okey, seterusnya saya menggunakan eyebrow gel juga untuk fill up ataupun masukkan ataupun penuhkan bahagian kening. So saya akan fill up di bahagian hujung dulu. Saya akan hitamkan ataupun gelapkan di bahagian hujung, dan seterusnya saya fill up 3/4 daripada kening sahaja. Dan seterusnya saya akan menggunakan spoolie ni, dan kita akan ratakan di bahagian 3/4, dan saya menggunakan saki-baki eyebrow gel yang ada pada spoolie tu. Saya akan brush di bahagian hadapan. Okey, seterusnya saya akan menggunakan concealer untuk untuk conceal kening, so supaya kening lebih berbentuk dan lebih sharp. So concealer yang saya gunakan ini adalah bukan daripada saya menggunakan foundation yang jenis cream. Kenapa saya suka guna foundation jenis cream? Sebab dia adalah sedikit licin dan senang untuk movekan brush tu, untuk movekan berus, untuk gerakkan berus. So seterusnya saya buat bahagian kiri. Ini bahagian kanan. So saya buat bahagian kanan. First saya buat bahagian kiri dulu sebab saya duduk di bahagian kiri, dan seterusnya saya buat bahagian kanan. So buat bahagian bawah dulu lah, yang penting. Senang je ni. Lepas tu you all just tengok je. Tengok bahagian kiri kanan sama ke tidak, Dan bila sama, barulah kita pergi ke bahagian atas. Selagi tak sama, selagi tu kita tak puas hati, kan? Okey, seterusnya kita akan conceal pula di bahagian atas. So bahagian atas tu sangat penting untuk kita tengok berapa besar kita mahu kening kita, kebesaran kening, dan kita nak tengok bentuk yang sesuai untuk kening kita. Okey?
So kita ambil lagi sekali slanting brush yang ada powder, yang ada eyebrow gel tadi. Just kita fill up lagi sekali supaya bahagian frame lebih sharp, dan kita akan brush sikit supaya bahagian depan dan bahagian dalam lebih orang panggil lebih serata. Okey. Dan seterusnya saya akan ambil buffer brush, yang small buffer brush, dan saya akan blend ke semua concealer yang ada pada kening. So you all blend elok-elok, blend cantik, blend sehingga semua concealer tu out, supaya nanti bila kita punya finishing nanti tidak nampak macam ada garisan di bahagian kening. Okay, seterusnya saya menggunakan moisturizer. So moisturizer yang saya gunakan ini adalah daripada Yara. Kenapa saya suka pakai moisturizer daripada Yara? Sebab moisturizer daripada Yara ni dia akan menegangkan ataupun memfirmkan kulit you all sebelum makeup. So Yara ni sangat sesuai untuk orang yang mature skin. So bila kulit kita tegang, so untuk makeup-makeup yang lain lebih senang. Dan seterusnya saya menggunakan makeup primer. So bila kita dah ready untuk bermakeup, kita akan letak makeup primer. So ini makeup primer daripada Safi Cosmetic. Apa yang best pasal makeup primer ni, dia ada hyaluronic acid, dia ada vitamin E, dan yang paling penting dia ada niacinamide. Niacinamide tu akan membantu mencerahkan kulit dan mengurangkan jerawat. So kalau orang yang mature skin, sangat sesuai untuk guna primer daripada Safi Cosmetic. Okey, seterusnya foundation. So foundation yang saya gunakan ini adalah foundation long wear daripada Safi Cosmetic juga. So yang kod saya gunakan ini adalah porcelain. So porcelain adalah sesuai untuk kulit sawo matang ataupun medium skin, medium color skin lah. So apa yang best pasal long wear ni, dia adalah full coverage foundation, dan dia punya finishing dia adalah setting finishing. So you all boleh gunakan foundation ni dengan menggunakan powder ataupun without powder. So kalau you sampai jenis malas, boleh pakai je foundation ni dan terus pakai blusher dan whatsoever, dan terus boleh pergi kerja. So tapi saya akan lebih gemar menggunakan dengan powder, sebab powder akan membantu untuk trap minyak dan berglow. So just dab saja ke seluruh muka. So saya lebih gemar menggunakan beauty blender, sebab beauty blender akan membuatkan foundation lebih serata. So just blend you all. So bagi mereka yang tidak menggunakan tudung atau tidak mengenakan tudung, bahagian leher juga sangat penting untuk di blend supaya makeup di bahagian muka dan leher kelihatan sama. Dia punya colour lah kelihatan sama, bukan makeup tu nampak sama. Okay, just blend je. Kalau you all tengok foundation yang saya gunakan ni sangat-sangat full coverage, dan saya tidak perlu any concealer untuk letak di bawah mata. So hanya menggunakan foundation saja, kita boleh tutup dark circle, kita boleh tutup kecelaan, dan kita boleh tutup eye bag. Okay. So jangan lupa bawah mata, blend bawah mata sehingga sampai betul-betul bawah eyelid bawah mata. Okay. So blend nicely supaya serata, semua kulit serata, supaya makeup you all tidak bertumpuk. Okay, seterusnya saya menggunakan loose powder. So loose powder ni saya just dab saja untuk setkan kita punya foundation, supaya foundation kita lebih kemas dan foundation kita tidak lari. Kalau kita sentuh dengan jari pun dia tidak lari. So just dab apa tu apa? Orang panggil dab lah. Dab blend. So saya menggunakan powder puff sahaja untuk dab ke seluruh muka. Dan seterusnya saya letak sedikit loose powder di bawah mata dengan menggunakan beauty blender. Ini beauty blender baru So
So seterusnya saya letak di bahagian contour line juga. Bawah mata dulu. Lepas tu saya akan letak di bahagian contour line juga. So bahagian bawah mata tu tujuan dia adalah untuk kita setkan foundation ataupun di bawah mata supaya foundation kita tidak merekah, dan kita set di bahagian contour powder supaya nanti kita letak contour lebih senang untuk membentuk. Okay. So direct sikit bahagian dahi dan hidung. So bahagian bawah mata juga dia akan bantu untuk trap the falling eyeshadow. Okay, seterusnya saya menggunakan buffer brush lagi untuk blend foundation di atas mata supaya tiada foundation line. Dan seterusnya saya menggunakan eyeshadow warna skin color ataupun warna cream, skin color ataupun cream untuk setkan bahagian atas mata ni supaya nanti lebih senang kita pasang eyeshadow dan tidak ada foundation line. Kita avoid the foundation line. So seterusnya saya menggunakan warna orange. So warna orange ni saya akan letak di bahagian crease dan blend out of crease. Saya akan blend di ke luar crease sebab ini adalah transition color. So saya lebih gemar menggunakan warna orange untuk transition color kerana transition color ini akan membantu untuk mencantikkan lagi eyeshadow you all ataupun untuk mencantikkan blend eyeshadow you all supaya eyeshadow you all tidak nampak segaris ataupun bergaris. Okay. So just blend saja. So transition ni adalah teknik dia adalah blend dalam crease dan blend out of crease. Begitu saja, senang je. Okey, seterusnya saya menggunakan light chocolate ataupun warna coklat terang untuk blend dekat bahagian kelopak mata sahaja. Supaya eyeshadow you all nampak sekata. Kalau you all tengok tadi kan, lepas saya blend warna transition color, saya masukkan warna coklat. So you all boleh tengok the apa orang panggil the tone of the eyeshadow tu nampak cantik. Nampak tak? Tone eyeshadow tu nampak cantik. So daripada gelap ke terang ataupun daripada terang yang bahagian luar dan ke gelap bahagian dalam. Itu gunanya transition color. Dan seterusnya saya menggunakan warna coklat gelap untuk blend sedikit sahaja di bahagian hujung mata dan ke dalam crease. Ini untuk orang, ini adalah teknik untuk membesarkan sikit mata. So siapa-siapa yang ada mata yang kecil, teknik ini dapat membantu untuk membesarkan sikit mata you all. So bila kita gelapkan eyeshadow di bahagian hujung mata, so mata kita akan nampak lebih besar dan lebih bundar. Okay, so saya menggunakan ini, saya menggunakan pointed brush. Saya menggunakan pointed blending brush. Kalau you all tengok dia macam pointed tapi dia adalah pointed blending brush. So seterusnya saya menggunakan eyeshadow yang shimmering. So tengok saya menggunakan eyeshadow shimmering ni. Saya just shimmer je, saya tidak menghilangkan warna eyeshadow asal. Just warna shimmer ni membantu untuk membuatkan makeup you all nampak lebih fresh. Okay, tengok nampak fresh tak? Nampak macam berkilat-berkilat, bersinar-bersinar. Padahal kita tidak letak yang warna coklat shimmer, tapi warna shimmer yang kita letak tu, shimmering yang kita letak tu, dia akan macam menaikkan lagi warna eyeshadow you all. Nampak tak? Oi, cantiknya berkilat-berkilat. Oi, show ke tak? Okay, seterusnya saya akan pasang eyeliner. Okay, sorry, ada tangan sedikit mengganggu lalu lintas. So untuk membesarkan sikit mata kakaknya dia punya mata dia kecil sikit. Untuk besarkan sikit mata dia, so saya menggunakan what we call wing eyeliner. Okay, nampak tak? Ini adalah saya buat wing eyeliner. Nampak? Okay, kita buat wing dia dulu. Dan seterusnya baru kita fill up di bahagian dalam. Nampak tak? Okay kakak, buka mata. Oh, belum lagi. Okay kakak, buka mata. Nampak ke tidak eyeshadow dia, eyeliner dia? Wing lah. Dan seterusnya saya akan fill up eyeshadow, bukan, eyeliner pencil di bahagian waterline supaya mata dia nampak lebih dia punya eyeliner nampak lebih full dan lebih cantik. So kita akan avoid ataupun kita akan kurangkan, kita akan hilangkan gap di antara waterline dengan eyeliner. Tengok, kita fill up sampai dekat bahagian bulu mata tu supaya mata makeup mata lebih cantik. Buka mata kak. Tengok, nampak tak? Kakak ni memang sangat penting.
arahan ni. Okey, seterusnya kita akan pakai mascara. So mascara yang saya pakai tu adalah mascara daripada Maybelline. Senang je, you just mascara-maskarakan je supaya bulu mata dia tidak berwarna putih, dan dalam masa yang sama kita akan volumizekan dia punya bulu mata dan kita akan curvekan dia punya bulu mata. Nampak tak? So tip untuk make up orang, kalau kita make up orang, kita kena letak dulu bahagian atas, barulah kita masukkan di bahagian bawah begini. Nampak tak? Senang je tu. Hati-hati supaya tidak kena. Kakak, halo, siapa tu? Kakak cakap telefon. Okey, dah buat, no problem. Tidak pegang Google. So seterusnya kita akan ambil powder brush. Kita akan brush semua powder yang kita set tadi dan kita terus blend. So dalam masa yang sama kita akan bake semua powder tu di bahagian muka. Bake je, bake, sapu-sapu. Okey, seterusnya saya akan pasang contour. Nampak tak? So saya terus pakai contour powder sahaja. Saya tidak menggunakan contour tanam. So kita tak perlu enhance sangat dia punya contour sebab untuk makeup yang mature skin macam ni, kita tidak perlu untuk buat contour tanam. Just contour powder sudah mencukupi. Okey, seterusnya kita contour bahagian dahi. Dan seterusnya kita akan contour bahagian jawline. Ini paling penting sekali. Kalau you all tengok kakak ni, dia ada double chin dengan contour sikit dekat bahagian bawah dagu ni untuk mengurangkan double chin yang kelihatan. Double chin yang kelihatan ni. Nampak tak? Okey. Ditolak-tolak je muka kakak. Okey. Okey, untuk mencantikkan lagi makeup kakak ni, so kita akan buat contour hidung. So saya menggunakan warna yang sama dengan contour pipi, dengan contour dahi dan contour dagu tadi. So yang saya akan masuk ataupun lukis ataupun ukir bahagian hidung dia melalui tepi begini, supaya nampak lebih natural. So you all jangan masuk daripada depan. Kalau you all masuk daripada depan, you all akan tengok batang hidung you all halus je. Nampak tak? Bentukkan dulu menggunakan contour powder. Just bentuknya, bentuk-bentuk. Okey, bila dah bentuk, kita akan blend semua contour powder dekat hidung tadi supaya dia nampak lebih cantik ataupun lebih blending lah, senang. Dia akan nampak lebih blend. Nampak natural lah kalau lebih blending sis. Tidaklah nampak macam tiang elektrik. Okey? Okey, seterusnya saya menggunakan blusher. So saya lebih gemar, saya lebih suka menggunakan blusher yang jenis pinkish sikit. So pinkish ni dapat membantu untuk membuat model kita nampak lebih muda. Lebih muda sesuai lah kot. Nampak lebih muda, tampak lebih muda. Sebab blusher pink ni dia akan nampak makeup kita lebih sweet berbanding dengan kalau kita gunakan warna coral atau warna coklat, makeup kita akan nampak lebih bercuat. Okey? Masukkan warna pink, so masukkan sikit bawah-bawah mata supaya makeup dia nampak lebih sweet. Kalau nak sweet lagi, kita letak nanti udah blusher dekat bahagian hidung. Sweet betul. Okey, seterusnya kita akan continue untuk makeup bawah mata. So saya menggunakan warna light chocolate dulu untuk membentuk dulu warna mata dia. Saya menggunakan warna light chocolate dulu. Untuk blendkan eyeshadow atas dan bawah tu.
Dan seterusnya saya akan menggunakan dark chocolate untuk bentukkan mata dia. So dark chocolate ni saya hanya masukkan separuh saja. So daripada depan, daripada ujung mata sampai separuh saja mata. So mata dia akan nampak lebih besar atau lebih bundar. Nampak tak? Tak nampak lagi lah. So, siap. Okey, seterusnya saya akan masuk sikit warna hitam dekat waterline je. Sebab membantu untuk mencantikkan lagi eyeliner dia. So dah barulah nampak eyeliner dia nampak macam sekata. Nampak tak? Tak kakak ni berkelip-kelip je dia. Sangat bagus ya. Sangat memberi. Okey, seterusnya saya akan masukkan maskara dekat bawah mata ni. So maskara di bawah bulu mata, untuk bulu mata bawah sangat penting ataupun sangat membantu untuk mencantikkan lagi makeup mata kita. So kita kena sikit berhati-hatilah supaya tidak comot di bawah mata tu. So kalau kena lah bawah mata comot sikit lah bawah mata stres. Stres. Okay, nampak tak? So seterusnya saya akan letak highlighter. Saya tidak meletak highlighter yang banyak sebab ini adalah makeup siang, just untuk bagi nampak makeup lebih fresh sahaja. Okay, kita letak di bahagian hujung hidung sikit. Nampak tak? Supaya ini lebih mancung, dan bahagian tulang hidung sikit dan sikit bahagian dahi. Dekat bahagian atas bibir dan dagu. Ini adalah tempat-tempat yang penting untuk letak highlighter. Okey, seterusnya saya akan sapu sedikit powder untuk mengurangkan shine dekat bahagian muka sebab ini adalah makeup siang. So saya just bake sikit saja. Ini adalah last touch up untuk powder ataupun finishing powder, supaya dapat avoid shiny dekat muka yang berlebihan dan contour yang berlebihan. Okey. Okey, so seterusnya kita akan pasang lipstick. So lipstick yang saya ataupun lip matte yang saya gunakan ni adalah lip matte daripada Safi Cosmetic. Kod dia adalah Nude Malibu. Warna dia sangat-sangat cantik sis. So yang bestnya pasal lip matte ni, dia tidak akan lip matte ni adalah sejenis lip matte yang best. Dia tidak merekah, tidak melekit, tidak melekat, dan long lasting, tahan lama. Kalau you tengok saya guna brush, another brush ataupun saya tidak guna applicator dia pun sangat senang di-apply di bahagian bibir. Nampak tak? So saya bentukkan dulu bibir dia, saya bentukkan bibir dia menggunakan brush dan baru saya menggunakan lip matte applicator untuk masukkan warna lip matte tersebut. Dan kalau you tengok tidak melekat langsung. Kakak ni buat mam lip matte ni langsung tidak melekat. Dan seterusnya saya akan work dekat bahagian atas ni. Okey. Dan akan bentukkan dekat bahagian atas pula. Dan last but not least, belumlah. Okay, last kali kita akan masukkan bulu mata. So saya menggunakan bulu mata, ini adalah human hair, direct daripada Indonesia. Saya dapat direct daripada Indonesia ni. So bulu mata ni adalah sangat best. Dan seterusnya kita akan masukkan di bahagian kanan kiri pula. Kakak siap buka mata. Cantik kakak. Okey, tadi saya dah buat tong rambut kakak ataupun saya gulung rambut kakak ni. Dan sekarang saya akan bentukkan sikit rambut dia sebelum kita siap bahagian makeup kita. So you all sikat dulu supaya curl pada rambut kakak ni akan dapat lebih besar dan lebih cantik. You all jangan bimbang, curl tu tak akan hilang kalau you all menggunakan sikat pun.
saya nak buat owning sikit lah kepada kakak ni. Tengok kita buat owning sikit supaya rambut dia ataupun bentuk rambut dia nampak lebih cantik, lebih macam artis. Artis ke tidak kakak ni? Jangan bergaru. Okey. So saya menggunakan hairspray untuk kekalkan bentuk tu. Nampak tak? So saya gunakan sedikit penyepit rambut tu, bagi dia tinggi sikit owning dia. Dan saya spray semua bahagian gulung-gulung ni supaya gulungan dia tu akan berkekalan hingga ke akhir majlis. Okey. Gulung je. Oi, kakak mengantuk. Yelah, make up pukul 5 pagi. Gila tak mengantuk. Okey, dah siap. Tengok nampak tak perubahan kakak ni. Okey, inilah hasil makeup kita pada hari ini. Ini adalah gambar